Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, salam pertemuan dalam pertemuan ulang kaji sirah bersama dengan saya Umar Aziz. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat Galik Spirit, Zimah Don, Nurani Ahmad, Nur Zimah Hasbullah, Az-Zahra, Nur Hayati Yahya, Anita Maizan, Aminah Hitam, Kak Safiyah, Yaya Lia, Serina, Princess Tengku Abdullah, Arif Taib, Anna Sukaimi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Lalu apa khabar sahabat-sahabat semua? Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita sama-sama perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan sahabat-sahabat semua, bagaimana suara saya? Adakah jelas? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Adakah jelas? Moga-moga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad manfaat. Okey ke? Lain okey? Tak sangkut. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk maklumkan bagaimana, adakah suara saya jelas? Adakah sangkut-sangkut ataupun okey? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat semua sebelum kita bermula. Maka hari ini seperti biasa, lalu jelas, Kak Zaliha kata jelas, Saadiah kata jelas, Zainab Mahmud kata jelas, lalu Syamsiah kata jelas. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi maklum balas, yang memberi feedback. Saya harap ianya adalah jelas. Amin ya rabbal alamin. Ulang kaji sirah kita pada hari ini masih lagi daripada kitab Nurul Uyun yang telah ditulis oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi feedback. Terima kasih. Lalu pada hari ini kita nak sambung berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita tahu bahawa kita telah baca banyak tentang akhlak Nabi. Kita telah baca tentang akhlak Nabi daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kita telah baca tentang akhlak baginda Nabi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dan di sini kita nak membaca tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Sirah Nurul Uyun. Lalu sambil-sambil tu pada sahabat banyakkan selawat. Moga-moga kita beroleh rahmah dan majlis kita dilimpahi dengan rahmah. Dan pada hari ini penulis buku Nurul Uyun menjelaskan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikut. Kata penulis buku Nurul Uyun tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah akhlak Nabi? Yabda'u man laqiyahu bisalam. Semalam kita telah belajar tentang penyabarnya Nabi, pemalunya Nabi.
pandangan Nabi sentiasa ke bawah. Kita telah belajar juga pandangan Nabi adalah sentiasa dalam bentuk berfikir. Kita belajar betapa tawaduknya Nabi. Kita telah belajar betapa belas kasihan dan pengasihnya Nabi. Kita telah belajar betapa Nabi SAW menjaga diri baginda dan yang lainnya. Maka hari ini kata penulis buku Nurul Uyun, yabda'u man laqiyahu bisalam. Apakah terjemahannya? Baginda Nabi SAW adalah orang pertama yang akan memberikan salam kepada sesiapa yang dijumpai. Banyak yang kita nampak daripada catatan-catatan riwayat dan juga sirah, bagaimana baginda Nabi SAW bila jumpa dengan orang lain, Nabi SAW adalah orang yang pertama memberi salam. Orang yang pertama memberi salam. Dan itulah sebenarnya ajaran baginda yang baginda tekankan ketika mana baginda Nabi SAW sampai ke Madinah. Antara benda yang Nabi sangat tekankan adalah untuk afsyus salam, menyebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan memberi makan kepada manusia. Maka akhlak Nabi bagaimana dalam salam? Akhlak Nabi dalam salam adalah luar biasa. Bila Nabi jumpa dengan seseorang, maka Nabi SAW adalah orang yang pertama yang memberi salam. Dan ini bukan senang. Kadangkala kita hanya beri salam kepada orang yang kita kenal, dan kadangkala kita nak tunggu orang lain beri salam. Kita malu untuk beri salam yang pertama. Tetapi daripada sini akhlak pertama yang kita belajar hari ini tentang Nabi, kata penulis buku Nurul Uyun, yabda'u man laqiyahu bisalam sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah orang yang pertama yang akan memberikan salam kepada sesiapa yang Nabi SAW bertemu, yang baginda Nabi SAW jumpa. Itu akhlak pertama baginda Nabi SAW. Kemudian kata penulis buku Nurul Uyun, akhlak Nabi yang kedua, wa yatajammalu li ashabih, dan Nabi SAW sentiasa berpakaian indah dan cantik tak kala bersama dengan para sahabat. Maka baginda Nabi SAW sentiasa tajammul, sentiasa mengenakan pakaian yang paling elok di hadapan para sahabat baginda SAW. Seterusnya, apakah sifat baginda Nabi SAW? Wa yatafaqqaduhum. Nabi SAW adalah seorang yang sentiasa prihatin terhadap mereka dan bertanya tentang keadaan mereka. Nabi SAW sentiasa tafakud. Nampak sahaja sahabat ni tak ada, Nabi tanya. Kalaulah dia sakit, kejap lagi kita akan baca, Nabi ziarah. Wa yatafaqqaduhum. Nabi sangat prihatin terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu wa yas'alu anhum. Nabi kerap bertanya tentang mereka. Ketika mana kita membaca ayat yang ada dalam Al-Quran, wa man yuta'illaha war rasul, maka pada sababun nuzul ayat itu menceritakan kepada kita bagaimana Nabi SAW bertanya tentang Thauban. Sahabat yang itu namanya adalah Thauban. Thawaw ba alif nun, Thauban. Macam manakah riwayat sababun nuzul tentang ayat yang ada dalam surah Ali Imran tersebut, wa man yuti'illaha war rasul, ataupun dalam surah An-Nisa tersebut? Maka dalam riwayat tersebut menukilkan, sababun nuzul ayat tersebut menukilkan bahawa pada waktu itu Nabi SAW tidak nampak Thauban. Padahal Thauban ini bukannya siapa, tetapi adalah sahabat yang mana merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya tentang keadaan hamba-hambanya yang baginda telah merdekakan. Maka dimaklumkan kepada baginda tentang keadaan Thauban yang tidak sihat. Ketika mana dia datang berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi bertanya keadaannya, keadaan dan sebagainya. Barulah dimaklumkan kepada Nabi SAW yang mana dia berasa risau pada hari akhirat kelak dia tidak akan bersama dengan baginda Nabi SAW, kerana baginda adalah Nabi dan dia bukan Nabi. Maka turunlah ayat, wa man yuta'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka inilah orang-orang yang bakal bersama dengan an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin.
Lalu ini akhlak Nabi SAW. Dan ianya bukan senang. Saya pernah menjadi imam sepenuh masa beberapa tahun. Bukan senang. Kita nak cuba ingat jemaah kita yang hadir pada setiap waktu solat. Bukan senang nak ingat. Bukan senang nak ingat jemaah ni mana, jemaah ni mana, jemaah ni mana. Walaupun kita cuba usaha. Sebab kita pun membaca, saya pun membaca sirah. Lalu cuba juga untuk usaha. Nama pakcik ni siapa, nama pakcik ni siapa. Cuba untuk kenal. Cuba untuk bertanya khabar bila dia tak ada. Tapi bukan perkara yang senang. Tapi baginda Nabi SAW kenal setiap sahabat baginda, wa yatafaqqaduhum, dan Nabi mengambil berat, menunjukkan keprihatinan terhadap mereka. Bagaimana? Wa yas'alu anhum, Nabi kerap bertanya kepada mereka apabila mereka tak ada. Faman marida, bila Nabi dapat tahu rupanya sahabat itu sakit, adah, Nabi SAW akan menziarahinya. Wa man ghaba, dan bila Nabi dapat tahu sahabat itu pulang ke kampung dan sebagainya, da'alah, Nabi SAW akan mendoakan untuknya. Ini akhlak luar biasa baginda Nabi SAW. Lalu ada berapa akhlak pada perkataan ini? Yang pertama, Nabi SAW sentiasa memulakan dengan salam. Nabi jumpa sesiapa pun, Nabi SAW akan mulakan dengan salam. Kemudian akhlak Nabi SAW yang kedua, wa yatajammalu li ashabih, Nabi akan sentiasa berpakaian indah dan cantik ketika mana bersama dengan para sahabat. Yang ketiga, wa yatafaqqaduhum, Nabi SAW sentiasa perhatian terhadap mereka, bertanya ketika mana mereka tak ada. Bahkan akhlak Nabi yang keempat, kalaulah mereka sakit, Nabi SAW akan ziarah. Sebab itu ketika mana kita baca tentang asar-asar peninggalan Nabi SAW, adanya contohnya Masjid Itban bin Malik. Bila kita baca balik hadis, kenapa tempat ini dipanggil Masjid Itban bin Malik? Sebab Nabi pernah solat di situ ketika mana Nabi menziarahi Itban bin Malik sakit radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Nabi menziarahi sahabat-sahabat bila mereka sakit. Kadang-kala kita bila nak pergi ziarah orang sakit, kita rasa berat. Ya, zaman sekarang adalah zaman pandemik dan sebagainya. Tapi kalaulah waktu biasa pun dengan kesibukan yang kita ada, kita jarang ziarah orang yang sakit. Berbeza dengan akhlak Nabi SAW, Nabi ambil berat tentang keadaan setiap sahabat baginda. Sebab itu mereka sangat-sangat mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi akhlak baginda Nabi SAW? Seterusnya, wa man mat istarja'a fih wa atba'ahu ad-du'a alah, yang mana kata penulis buku Nurul Uyun, dan sesiapa daripada kalangan sahabat yang meninggal dunia, maka Nabi SAW akan mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan Nabi SAW akan mendoakan untuknya. Ini akhlak Nabi SAW. Seterusnya akhlak baginda Nabi SAW, wa man kana yatakhawwafu an yakuna wajada fi nafsihi syai'a intalaqa ilaih hatta ya'tiyahu fi manzilih hatta ya'tiyahu fi manzilih. Dan sesiapa daripada kalangan sahabat yang Nabi takutkan pada dirinya sedang menghadapi masalah, maka Nabi akan pergi kepadanya bagi melaksanakan hajat dan keperluannya. Mana-mana sahabat yang mana Nabi SAW tahu dia ada masalah, dia takhawaf, Nabi khawatir dia ada masalah, dia tak mengadu pada Nabi, dia tak mengadu kepada Nabi SAW yang dia ada masalah, tapi Nabi khawatir yang dia ada masalah. Maka apa Nabi SAW buat? Intalaqa ilaih, Nabi akan pergi kepadanya hatta ya'tiyahu fi manzilih, bahkan Nabi akan pergi ke rumahnya untuk selesaikan masalah dia. Nabi akan bantu selesaikan masalah dia radhiyallahu ta'ala anhum. Dan juga inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapat tahu sahabat ni ada masalah, walaupun sahabat ni tak beritahu Nabi, tapi Nabi khawatir dia ada masalah berdasarkan perbuatan dia, sikap dia, Nabi SAW akan cari dia, bahkan sampai ke rumah dia dan berusaha untuk selesaikan masalah dia sallallahu alaihi wasallam.
Lalu betul, Nabi SAW seorang yang sangat-sangat peka. Bukan senang. Kita dengan anak-anak kita pun kadang-kadang kita tak peka. Anak pertama apa masalah dia, kita pun tak tahu. Anak kedua apa masalah dia, kita pun tak tahu. Anak ketiga, kadang-kadang punya banyak anak dan cucu, kadang-kadang bukan tak tahu, nak ambil tahu pun tak nak. Itu adalah kita. Tetapi sahabat Nabi SAW ada berapa ribu. Nabi SAW boleh ambil berat tentang mereka. Nabi SAW punya akhlak dengan mereka sangat luar biasa. Bukanlah Nabi SAW seorang yang ada banyak masa lapang. Tidak. Baginda Nabi SAW seorang yang sangat sibuk. Kita lihat apa jua masalah yang berada di Madinah, orang akan cari baginda Nabi SAW. Kita dah belajar Syama'il, kita dah belajar Ar-Rahiqul Maktum. Maka manusia, para sahabat, kadang-kadang kita belajar 2 hari lepas, tak ada kenderaan pun minta dengan Nabi, tak ada makanan, minta dengan Nabi, ada sebarang masalah, minta dengan Nabi. Banu Salimah nak pindah rumah, meninggalkan kampung dia, nak pergi ke Masjid Nabawi, pun minta dengan Nabi. Lalu sebenarnya Nabi SAW sangat sibuk. Walaupun Nabi seorang yang sangat sibuk, tetapi bila Nabi SAW khawatirkan sesuatu masalah yang ada pada sahabat, Nabi akan cari dia, bahkan sampai pergi ke rumah dia. Lalu ini akhlak Nabi SAW. Seterusnya akhlak Nabi SAW, wa yakhruju ila basatini ashabih wa ya'kulu dhiyafatahum. Nabi SAW juga akan menziarahi kebun-kebun pada sahabat baginda. Kenapa penulis buku Nurul Uyun meletakkan di sini tentang kebun? Tidak lain tidak bukan zaman itu orang yang menjadi pekebun adalah dikira sebagai sesuatu pekerjaan yang rendah. Menjadi petani, menjadi pekebun adalah sesuatu pekerjaan yang dipandang rendah oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Oleh orang-orang Arab pada waktu itu, mereka memandang rendah akan orang yang bekerja di kebun. Lalu Nabi SAW nak tunjukkan tawaduk Nabi, maka Nabi akan pergi ke tempat-tempat kebun, menziarahi para sahabat, masuk ke tempat mereka, pada waktu itu menerima apa yang mereka jamu baginda. Maka sebab itu kita nampak Nabi SAW meraihkan pada setiap lapisan pada sahabat. Bahkan yang ada kebun, yang mana Nabi SAW pergi kepada mereka. Sebab itu di sini Ustaz Ahmad Faiz Fatih menuliskan nota, iaitu tidak kisah di mana dan bagaimana keadaan sesebuah kawasan, sesebuah kebun, Nabi akan tetap menziarahinya. Menurut orang-orang Arab, pekerjaan di kebun adalah sesuatu yang dipandang rendah. Maka kesanggupan baginda membuktikan nilai tawaduk baginda yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke kebun, pergi menziarahi sahabat radhiyallahu taala anhum. Seterusnya kata penulis buku Nurul Uyun, wa ya'kulu dhiyafatahum, dan baginda Nabi SAW apabila pergi menziarahi sahabat-sahabat di kebun, baginda akan makan apa jua yang mereka hidangkan kepada Nabi. Bahkan dalam catatan di sini ditulis, maksudnya baginda Nabi SAW akan makan walaupun yang dihidang hanyalah berupa kurma yang buruk. Apa yang sahabat ada, sebab tak semua pekebun kaya. Bila mereka nampak Nabi, kadang-kadang mereka memang tak ada apa-apa. Mereka hanya ada pada waktu itu mungkin kurma yang sudah lama, yang sudah buruk. Kalaulah mereka hidangkan itu pada Nabi, wa ya'kulu dhiyafatahum, mereka akan makan apa yang dihidangkan. Lalu ini makan apa yang dihidangkan, ini adalah antara apa yang selalu ibu bapa saya ajar. Saya pernah makan satu makanan yang saya tak boleh lupa sampai hari ini. Bau dia, rasa dia, bentuk dia, ketika mana saya berada di Bangladesh. Tapi memang saya daripada kecil disuruh untuk makan apa yang ada, disuruh makan apa yang ada. Sebab ibu bapa saya, keluarga kami pun bukanlah berada. Lalu memang daripada kecil memang kami dididik daripada madrasah untuk makan apa yang ada.
Lalu saya pernah dijamu ketika mana di Bangladesh. Sebab saya pernah pergi ke Bangladesh pada tahun 2006. Lalu dijamu. Orang Bangladesh bukanlah yang kaya-kaya, tapi selalunya yang kami jumpa adalah yang biasa. Maka pernah dihidang dengan satu hidangan yang baunya luar biasa, berbeza daripada biasa rasanya. Tapi Alhamdulillah, kawan saya tak boleh makan. Kawan tersebut tak boleh makan. Kawan saya adalah sahabat daripada South Africa. Tak boleh makan. Dengan bau dia tak boleh makan. Tapi kerana pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dah dididik oleh ibu bapa begitu, maka kita makan juga. Bahkan saya tak boleh makan durian. Tak boleh makan durian. Tapi kalaulah ada orang hidang durian dan memang tak ada pilihan lain, saya tetap akan makan durian. Sama juga macam ikan, saya tak boleh makan ikan. Tapi kalaulah dah tak ada benda lain hanya ikan, akan tetap menjaga perasaan untuk makan. Ini bukan kerana saya tidak, tapi kerana didikan mak dan ayah yang selalu tegas pada apa jua yang orang hidang mesti raikan. Tetapi inilah akhlak Nabi SAW. Dan kita kena didik anak-anak kita. Kadang-kala kita hidup pada zaman yang serba senang, pada zaman bukanlah kita kata kaya, kadang-kala biasa, tapi kita dah biasa didik anak kita bahawa dia akan zahirkan benda yang dia tak suka tentang makanan, dan kita raikan. Dan itu bukan satu benda yang elok. Kejap lagi kita akan belajar akhlak Nabi. Kalau tak sempat hari ini, esok, kerana masih panjang akhlak Nabi. Bahkan itu adalah hadis yang mana Nabi tak pernah berkata buruk tentang makanan. Nabi, Kak Zahra alias kata durian sedap. Semestinya, bahkan isteri saya pun suka makan durian, tapi saya tak boleh makan. Saya tak boleh bau dia. Saya tak boleh makan durian. Lalu durian tak boleh, ikan pun saya tak boleh nak makan. Tapi kalaulah ada orang hidang dan memang tak ada benda lain, insya-Allah akan cuba untuk makan. Didikan daripada mak dan ayah, tegasnya mak dan ayah, yang mana apa yang orang bagi kena makan. Lalu sebab itu di sini akhlak Nabi SAW menyebut bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ya'kulu dhiyafatahum, Nabi akan makan hidangan mereka. Di sini kata penterjemah, kata Ustaz Ahmad Faiz, kalaulah mereka hidangkan kepada Nabi kurma lama pun Nabi SAW makan. Kerana Nabi SAW pada waktu itu seorang yang akhlaknya adalah akhlak yang luar biasa, yang patut kita patut kita meniru akhlak Nabi SAW, dan patut untuk kita didik anak kita begitu. Sahabat-sahabat memang Masya Allah orang yang baik. Tapi kadang-kala anak kita, sebab zaman semakin senang, kita berada pada zaman yang makin senang. Banyak kali saya melihat remaja-remaja, anak-anak muda, ketika mana dihidangkan sesuatu, dia siap cakap depan tuan rumah, tak makanlah ni, tak sedap, tak best, tak itu. Bayangkan perasaan orang yang menghidang. Tapi Nabi menjaga akhlak. Wa ya'kulu dhiyafatahum. Bila Nabi pergi kepada kebun-kebun, yang mana kita dah belajar, kebun adalah orang yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang mana susah, dipandang rendah pada waktu itu, seperti mana catatan Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih. Maka pada waktu itu Nabi akan makan. Ini je yang mana kita cuba untuk tiru. Saya pasti sahabat-sahabat ada akhlak yang lain yang menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkenaan dengan makanan, kita kena didik diri kita, ahli keluarga kita, berdasarkan hadis Nabi SAW tidak pernah berkata buruk tentang makanan. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi tidak pernah berkata buruk tentang makanan. Bahkan Nabi SAW kalau tak suka, Nabi SAW akan diam dan Nabi tidak akan makan. Inishtaha akalah wa in kariha tarakah. Sabda yang mana daripada riwayat Abu Hurairah, jika Nabi suka, Nabi makan. Jika Nabi tidak suka, Nabi SAW akan tinggalkan. Nabi tak akan berkata buruk. Tak pernah sekali pun Nabi berkata buruk tentang makanan. Tapi daripada sini akhlak Nabi, kalau Nabi menjadi tetamu sesiapa, Nabi SAW akan makan. Wa yata'allafu ahlal syaraf wa yukrimu ahlal fadal. Akhlak Nabi SAW, Nabi akan memuliakan orang yang mulia. Apakah maksud Nabi SAW
akan muliakan orang yang mulia. Maksud Nabi SAW muliakan orang yang mulia adalah baginda kalaulah seseorang itu bukan Islam sekalipun, tetapi dia ada akhlak yang mulia, Nabi akan puji akhlak dia. Sebab itulah di sini dicatat oleh Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih, Nabi akan menyebut tentang orang yang mulia, akan akhlaknya yang mulia walaupun dia seorang yang tidak beriman. Seperti mana Nabi puji tentang akhlak Abdullah bin Jad'an ataupun Abdullah bin Jud'an, yang mana akhlaknya pemurah, akhlaknya berani, Nabi sebut walaupun dia tidak beriman. Lalu Nabi akan memuliakan orang yang mulia walaupun pada waktu itu dia tidak beriman. Dan Nabi SAW akan pada waktu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memuliakan juga orang yang merupakan berkedudukan daripada kaum mereka. Akhlak Nabi SAW yang seterusnya, wala yatwi bishrahu an ahad. Nabi SAW tidak sesekali menghilangkan senyuman baginda terhadap seseorang. Nabi sentiasa tersenyum. Wala yatwi bishrahu an ahad. Nabi SAW sentiasa tersenyum. Ini akhlak luar biasa. Nabi SAW sentiasa tersenyum. Tak ada orang yang Nabi sembunyikan senyuman baginda Nabi SAW daripada orang lain. Daripada orang lain. Tak ada yang mana Nabi SAW sembunyikan senyuman daripada orang lain. Wala yatwi bishrahu an ahad. Nabi sentiasa senyum, tidak menyembunyikan senyuman daripada sesiapa. Wala yajfu alaih. Nabi SAW tidak sesekali berlaku indah tidak indah kepada sesiapa. Nabi SAW tidak pernah yajfu, tidak pernah berlaku indah dan tak indah kepada orang lain. Nampak orang tu, Nabi buat dono, buat tak tahu, tidak. Itu bukan akhlak Nabi SAW. Wala yajfu alaih. Nabi tidak pernah melakukan indah dan tak indah kepada orang lain. Seterusnya, wa yaqbalu ma'ziratal mu'tadzir ilaih wal qawi wad dhafi wad dha'if indahu sawa. Wa yaqbalu ma'ziratal mu'tadzir ilaih. Nabi SAW akan sentiasa menerima permohonan keuzuran daripada orang yang meminta keuzuran kepada baginda. Kalaulah ada orang yang mana pada waktu itu memohon keuzuran kepada baginda, dia mengatakan dia ada alasan, Nabi akan sentiasa alasan orang yang memberi alasan. Lalu sebab itu kita nampak orang-orang munafik, mereka sentiasa beri alasan kepada Nabi. Ya'tadziruna ilaikum. Firman Allah dalam Al-Quran menceritakan tentang sifat orang munafik. Maka qul la yang mana ya'tadziruna ilaikum. Lalu mereka sentiasa memberi alasan, dan kita nampak Nabi SAW sentiasa menerima alasan orang yang memberi alasan. Itu akhlak Nabi. Seterusnya, akhlak Nabi yang seterusnya, wal qawiyyu wad dha'ifu indahu sawa. Dalam perkara kebenaran, orang yang lemah ataupun orang yang kuat di sisi baginda Nabi SAW adalah sama. Sama di sisi baginda, sama ada orang itu kuat ataupun daripada kabilah kuat, ataupun lemah ataupun daripada kabilah yang lemah. Nabi SAW begitu. Seterusnya akhlak Nabi, kerana Nabi pemimpin, selalunya akan ada orang berjalan di belakang seorang pemimpin, tapi Nabi tak suka sesiapa berjalan di belakang baginda. Seterusnya kata penulis buku Nurul Uyun, wala yada'u ahadan yamshi khalfah wa yaqul khallu zahri lil malaikah. Apakah terjemahan dia? Nabi SAW tidak membenarkan sesiapa daripada kalangan para sahabat untuk berjalan di belakang baginda. Nabi tak benarkan ada orang berjalan di belakang baginda. Lalu Nabi bersabda, kosongkanlah bahagian belakangku untuk hanya golongan malaikat. Lalu Nabi SAW tak suka ada orang berjalan belakang Nabi. Apakah maksudnya? Nabi SAW tak akan berjalan di depan lalu menunjukkan Nabi ketua. Bahkan selalunya Nabi yang berada paling last, Nabi yang berada sama dengan para sahabat ketika mana berjalan dengan mereka. Kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, kalaulah orang yang tak pernah jumpa Nabi, bila dia datang kali pertama kepada Nabi, dia tak boleh nak bezakan mana satu Nabi, mana satu sahabat. Sebab Nabi adalah seperti para sahabat. Tidak ada beza dalam berjalan, dalam duduk dengan sahabat-sahabat yang lain.
Lalu sebab itu Nabi tak benarkan sesiapa untuk berjalan di belakang baginda ketika mana Nabi berjalan. Wala yada'u ahadan yamshi ma'ah wa huwa rakib. Nabi SAW tidak membenarkan sesiapa untuk berjalan dalam keadaan baginda sedang menunggang unta atau kuda. Kalaulah pada waktu itu kita nampak baginda Nabi SAW, kalaulah ada seseorang itu Nabi sedang menunggang kenderaan, menunggang unta ataupun kuda, dan dia pula berjalan kaki, Nabi tak akan benarkan dia berjalan kaki. Nabi akan disuruh tunggang bersama dengan Nabi SAW. Hatta yahmilah, Nabi SAW akan suruh dia tunggang unta tersebut bersama dengan Nabi. Nabi tak benarkan kalaulah pada waktu itu Nabi menunggang, ada sahabat yang berjalan di sebelah baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa in aba, kalaulah dia tak nak, maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berjalan bersama dengan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdimu man khadamah. Kalaulah ada orang yang mana berkhidmat kepada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkhidmat balik kepadanya. Itu akhlak Nabi. Nabi berkhidmat kepada orang yang berkhidmat kepada baginda. Lalu ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat Anas bin Malik pun menunjukkan, kata Anas bin Malik, apa kata Anas bin Malik? Kata Anas bin Malik, kanat khidmatihi sallallahu alaihi wasallam, kanat khidmatuhu sallallahu alaihi wasallam akthar min khidmatilah. Kata Anas bin Malik, aku dah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan Nabi berkhidmat kepadaku lagi banyak daripada aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi. Kalaulah ada orang berkhidmat kepada Nabi, Nabi akan berkhidmat balik kepada dia. Sebab itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat luar biasa. Tentang berkhidmat ini kita akan sambung balik esok insya-Allah. Masya-Allah, luar biasa akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah beri kekuatan kepada kita untuk dapat serba sedikit tentang akhlak baginda. Maka inilah akhlak luar biasa Rasulullah. Sebab itu kita nampak para sahabat tak nak tinggalkan Rasulullah, sentiasa nak bersama dengan baginda Rasulullah kerana akhlak baginda yang luar biasa, akhlak baginda yang mana menjadikan para sahabat dan setiap daripada kita jatuh cinta dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah jadikan ada cebisan kecil akhlak baginda dalam diri kita dan ahli keluarga kita serta umat Nabi SAW. Moga Allah pertemukan kita dengan baginda. Moga Allah bangkitkan kita di hari akhirat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Banyak perkongsian yang kita kongsi dan kita sharekan di Telegram Kuliah Umar Aziz, lebih kepada hayati Quran dan pengajaran-pengajaran yang ada daripada Al-Quran. Lalu mohon jasa baik sahabat yang belum join untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa nanti selepas maghrib jika diizinkan oleh Allah dalam perkongsian maghrib lebih kurang jam 7.55 insya-Allah dalam tempoh 30 minit. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Jazakumullahu khairan.